Baik, kembali dalam buletin awal ni. Ketika kita berdepan dengan situasi pandemik COVID-19, pastinya selain daripada kita mengutamakan kesihatan, pastinya berkaitan dengan kesihatan mental juga harus diberi tumpuan apabila kerajaan sebenarnya memperuntukkan 15 juta ringgit kepada NGO menerusi pakej pemulih untuk menangani isu kesihatan mental, gelandangan dan masalah sosial lain. Melihat kepada perkara ini, bagaimana ia dapat diselaraskan terutamanya ketika masyarakat yang mungkin berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan merasakan ada kekangan dalam pelbagai perkara dan sebagainya, kesihatan mental itu perlu dan juga harus dititik beratkan. Jadi menerusi Skype ketika ini bersama dengan Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai. Selamat sejahtera Tan Sri. Apa khabar Ihsan? Baik, Alhamdulillah Tuan Sri. Melihat kepada apa yang dinyatakan menerusi pakej pemulih 15 juta diperuntukkan kepada NGO terutamanya menangani isu kesihatan mental, gelandangan dan juga masalah sosial lain ketika berada dalam situasi pandemik COVID-19. Bagaimana ia dapat diselaraskan dengan baik supaya masyarakat kita tidak terbeban dengan masalah mental ketika COVID-19 ini? Ya, saya rasa peruntukan sebanyak 15 juta ringgit menerusi pakej pemulih amat diperlukan sekarang, memandangkan bahawa ada banyak yang perlu dilakukan untuk membantu golongan yang banyak terkesan ekoran daripada pandemik COVID dan juga PKP yang dilaksanakan ini sekarang. Saya berpendapat juga bahawa ini ialah masa di mana semua badan-badan bukan kerajaan haruslah diberikan peruntukan supaya mereka bolehlah merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan dengan isu kesihatan kesejahteraan. Tidak dapat dinafikan pada saat ini ada banyak pihak yang menderita oleh kerana masalah ini kesihatan itu mental, dan baru-baru inilah kita juga dapat melihat ada kes-kes bunuh diri yang telah berlaku. So di sinilah saya ada beberapa cadangan yang saya ingin itu sampaikan. Yang pertama, melalui peruntukan itu tersebut, saya harap bahawa mana-mana NGO lah yang dapat diberikan peruntukan dapat mempergiatkan program advokasi mental mengikut kawasan-kawasan yang berdekatan, terutamanya mereka hendak menumpukan perhatian terhadap golongan tertentu yang amat desak. Dan antara program advokasi mental yang boleh diadakan ialah ini boleh dilakukan secara itu maya ataupun online. Ini seperti Let's Talk Minda Sehat, atau apa-apa bantuan sokongan psikososial yang diperlukan oleh golongan-golongan tertentu. Yang kedua ialah badan-badan bukan kerajaan yang biasa membuat program sosial bersama tatanan audiens mereka boleh juga menghulurkan sumbangan barangan keperluan kepada mereka yang terjejas. Dan ini dapat mengelakkan keluarga yang susah berada dalam keadaan yang terhimpit ataupun keadaan yang amat mendesak. Yang ketiga ialah badan-badan bukan kerajaan juga boleh menggunakan dana yang diberikan untuk mempromosi program-program menghadapi tekanan, terutamanya mereka yang ada masalah tentang kemurungan dan itu sebagainya. So saya rasa
dalam aspek ini itu memanglah peruntukan yang diberikan ini boleh digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu walaupun saya itu rasa bahawa 15 juta inilah kemungkinan adalah tidak mencukupi. Dan juga Tan Sri, ketika dalam situasi ini, bagaimana selain daripada peruntukan yang dinyatakan menerusi program-program yang mungkin diatur, bagaimana mereka yang terkesan berdepan dengan masalah mental, kerungsingan dan sebagainya ini untuk menyuarakan ataupun menyatakan sesuatu yang bahawa mereka perlu mendapatkan sokongan, rawatan dan sebagainya? Ya, saya rasa selain itu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah dan juga agensi-agensi yang lain lah yang bolehlah misalnya membantu mereka dari aspek ini counselling dari aspek untuk memberikan sokongan psikososial. Apa yang sangat penting ialah bahawa kita nak berusaha sedaya upaya untuk memperkasakan masyarakat supaya di peringkat itu masyarakat kita dapat membina kumpulan sokongan yang boleh tampil hadapan untuk membantu. Itu misalnya kalau sesiapalah yang mendapatilah misalnya sahabat mereka pun rakan mereka yang bermasalah itu mental, jadilah itu melalui kumpulan sokongan di peringkat masyarakat ini, jadi mereka boleh memberikan apa yang saya sifatkan itu sebagai mental first aid ataupun itu barisan itu pertama untuk membantu, dan kemudian mereka bolehlah merujuk mereka kepada pihak ini psikologi ataupun pihak yang terlibat dalam psikiatrik untuk memberikan rawatan. Itu jadi dalam hal inilah saya rasa bahawa anggota itu masyarakat yang berprihatin haruslah diberikan itu peluang untuk dilatih untuk menjadi para sukarelawan untuk membantu golongan yang amat terdesak, dan NGO boleh tampil hadapan untuk membuat latihan, melatih para sukarelawan ini untuk memberikan bantuan kepada mereka yang amat terdesak. Tan Sri, akhir sekali, menurut Tan Sri, apa antara faktor yang menjadi penyebab masalah isu berkaitan dengan mental ini ketika pandemik? Adakah disebabkan masalah ekonomi, disebabkan tidak dapat keluar rumah, terkurung dan sebagainya, ataupun faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, Tan Sri? Ya, memanglah ini seperti mana yang kita semua itu ketahui lah. Tidak dapat dinafikan bahawa faktor-faktor yang menyumbang itu kepada tekanan mental ataupun kemurungan yang serius itu ialah ekoran itu daripada PKP yang sedang dilaksanakan. Kita tahu bahawa kerana itu PKP jadilah mereka tidak boleh bergerak, mereka nak kekalkan di itu rumah, dan di samping itulah mereka tidak dapat ini adakan ini peluang-peluang untuk bersemuka dengan kawan-kawan, sahabat dan sebagainya. Yang kedua ialah memanglah seperti mana yang dikatakan oleh Ehsan, ialah soal tentang ekonomi, soal tentang pengangguran, soal berkaitan dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan itu bahagian semua inilah saya anggap bahawa adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan juga kadang-kadang mereka ada masalah itu keluarga ataupun ini perhubungan yang itu tidak itu harmoni, itu misalnya di dalam satu keluarga juga
boleh menimbulkan masalah tekanan mental. Jadi dalam semua hal-hal ini, yang paling penting saya katakan tadi ialah kita memerlukan para sukarelawan untuk tampil hadapan untuk membantu mereka dan itu dapat mentenangkan mereka. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tan Sri Lamtai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat, dan pastinya ini antara perkara yang kita titik beratkan dan juga kita ambil keutamaan dalam kita melandaikan pandemik COVID-19. Pastinya kesihatan mental juga menjadi topik dan juga isu utama untuk kita tangani.